maka keseluruhan institusi politik hari ini dengan apa yang dibuat oleh Mahyadin seolah-olah menggambarkan orang politik ini tak boleh percaya. Itu realitinya. Sebab dia ada kaitan tadi dengan ekspektasi tadi ya. Sebab itu saya menyatakan malangnya. Sebab itu saya menyatakan malangnya. Sebab itu saya menyatakan kalau benar rakyat sudah muak, kalau boleh saya pakai istilah itu, dengan orang politik, institusi politik, maka saya harus memohon maaf kepada rakyat. Kalau itu benar-benar terbenam di dalam benak pemikiran rakyat. Tetapi saya yakin, saya amat yakin ketidakpercayaan itu bukanlah secara umum. Saya lebih yakin ketidakpercayaan itu ditujukan kepada apa yang berlaku hari ini, daripada menjerut demokrasi, daripada contohnya hari ini dalam suasana kita duk tegur dah, setahun kita tegur bahawa Mahyadin punya kabinet yang besar dan teguran itu langsung tidak diambil peduli, dan kita tahu sebab kenapa dia memerlukan satu parlimen, satu kabinet yang besar. Jelas kerana dia terpaksa membeli sokongan itu dengan meletakkan orang-orang yang menyokongnya dari kalangan komponen parti dia di tempat-tempat yang mereka rasa selesa. Dan ini tidak baik kerana kuasa yang ada padanya itu tidak terbina di atas kepercayaan kepada apa yang dia nak bawa, tetapi lebih kepada kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi sama ada Mahyadin sendiri untuk kekal berkuasa, dan kepentingan orang yang menerima jawatan itu mendesak dengan situasi yang ada untuk meletakkan kepentingan parti dia dan dirinya dulu di hadapan. Saya yakin itulah yang menyebabkan orang marah kepada politik. Saya yakin itu. Dan kita tengok keangkuhan Mahyadin dalam hal ini, apabila teguran itu langsung tidak diendahkan, malah yang terkini dia melantik pula Faizul Azumi, Dato' Azumi ataupun Peja sebagai penasihat ekonomi Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Berapa ramai lagi nak. Sebelum itu kita ada duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Kita ada duta khas China bertaraf menteri. Apa ni semua ni? What is this rubbish? Kalau saya boleh kata. Apa sampah ni semua ni kamu? So bermakna, saya yakin bila orang tak percaya kepada orang politik, saudara, ketidakpercayaan itu dituju kepada cara perangai, tingkah laku yang sebegini. Kerana itulah saya ulang beberapa kali sebelum ini dalam siri-siri live saya maupun live saya dengan orang lain, saya menyatakan oleh kerana Mahyadin punya kita kata dia naik jadi kerajaan itu di atas scheme of thing ataupun perancangan-perancangan yang dia buat, maka akhirnya perkara itu makan dia balik. Kerana apabila orang yang kita ambil itu untuk bukan kerana dia percaya kepada apa yang kita nak bawa, yang dulu dia heboh kata ini Melayu Islam, ini kerajaan majoriti Melayu yang pertama gabungan Parti Melayu, itu semua rubbish. Tak ada dah yang tu hari ni. Itu semua hanya retorik yang dia guna pakai untuk sentimen orang Melayu supaya sokong dia di atas nama Islam dan Melayu. Walhal kita tengok apabila dia menjadi kerajaan, macam mana cara dia berfungsi itu memalukan Islam Melayu. Dan hari ini parti Melayu terbesar di dunia, iaitu UMNO. Yang kalau benar yakin ini perjuangan Melayu Islam, kenapa dia tarik diri? Bermakna isu dia bukan isu Melayu Islam. Isu dia kerajaan ini sudah gagal. Kerajaan ini sudah tidak dapat bertahan kerana latar-latar yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila dia dah tak boleh bertahan, maka dia pun menggunakan apa yang kita namakan menjerut demokrasi supaya tidak berlaku
satu perubahan kepada kerajaan yang ada hari ini. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, hari ini kepercayaan yang saya maksudkan kepada orang politik ini, saya yakin rakyat tidak membuat satu hukuman secara umum. Saya yakin dia tidak buat hukuman secara umum. Buktinya apabila Pakatan Harapan berusaha mengembalikan demokrasi yang paling berperanan untuk kaedah menyelesaikan pengurusan COVID ini, ramai rakyat yang menyokong, ramai rakyat yang berdiri di belakang. Begitu juga apabila kita dalam peranan parlimen untuk buat semak imbang, contohnya kita menegur dari sudut kaedah jaga nyawa itu tidak berkesan. Yang mereka duk tahu ini hifzun nafs, menjaga nyawa adalah maqasid syariah. Betul. Tetapi maqasid syariah juga menyatakan cara menjaga nyawa itu lebih utama. Bukan hanya dabih dada jaga nyawa, tapi kaedah dan cara menjaga nyawa itu sama pentingnya dengan menjaga nyawa. Yang ini yang kita petikai. Yang ni yang kita kata, apabila tidak ada demokrasi, tidak ada check and balance, maka mereka dibiarkan sehingga apa yang mereka buat itu tidak ada teguran dan kita jadi seolah-olah dinafikan pandangan-pandangan kita di dalam menyelesaikan isu nyawa yang saya sebutkan tadi. Jadi saya yakin masa sampai 9 September ini, kalaupun betul 6 September ini, kami ahli parlimen dah terima surat dah untuk pembukaan 6 September itu. Pagi tadi baru sampai surat tu. Saya rasa jangka yang ada hari ini daripada 10 Ogos sampai 6 September ni panjang ni. So itulah yang ceritanya 3-4 daripada ahli parlimen DAP yang telah membuat laporan SPRM bahawa mereka telah ditawarkan RM30 durian. Jangan salah faham, RM30 tapi yang dimaksudkan durian itu yang bernilai, itu kod dia pakai lah, nama kod dia pakai. Tapi sebenarnya itulah tawaran-tawaran yang mereka mungkin 30 juta untuk sesiapa yang boleh tarik diri daripada bersama Pakatan Harapan. Dan yang peliknya, Saiful dan pendengar-pendengar, yang dalam dia duk kata DAP ni no DAP, yang dia duk kata no PKR, yang dia duk kata DAP anti-Islam, anti-Melayu, kamu pergilah kat dia untuk tawarkan. Tahu makna ini semua rubbish. Semua retorik-retorik itu adalah rubbish. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, saya nak nasihatkan pada diri saya dan saya berusaha sedaya upaya untuk jujur dengan peranan politik saya, dan rakyat Malaysia kena bagi ruang dan kepercayaan. Ada orang-orang yang masih jujur di kalangan ahli-ahli politik yang nak benar-benar menyelesaikan dan fokus kepada tugas dan tanggungjawab untuk memastikan institusi politik ini dihormati kerana sikap mereka yang jujur untuk menjalankan tugas mereka sebagai orang politik.